maaf sebab lambat on untuk kelas hari ni. Sebab tadi pagi saya terlibat dengan penjualan buku lah untuk tingkatan 2, tingkatan 3 hari ni. Semalam untuk tingkatan 2 dan hari esok pula untuk tingkatan 1. Saya minta maaf lah. Dah cuba dah berlari nak cepat sampai ke sini untuk buat kelas, tapi itulah ada saja yang menghalang tadi. Jadi saya dah semak awak punya hari tu, kita punya latihan untuk try hari tu. Sebenarnya tujuan saya bagi kuis macam tu adalah untuk saya kenal pasti sejauh mana penguasaan awak pada tajuk penting, iaitu tajuk penyata kewangan. Sepatutnya sebelum awak naik tingkatan 5, awak dah kuasai kemahiran menyediakan penyata kewangan milikan tunggal. Sebab apa? Sebab sebagaimana yang saya bagi tahu, tingkatan 5 kita akan pergi dengan lebih lanjut lagi kepada penyata kewangan jenis-jenis perniagaan yang lain seperti perkongsian, syarikat dan juga perkilangan. Jadi sepatutnya kita dah tak mengulang lagi dah untuk mahirkan awak punya penyata kewangan milikan tunggal. Tapi tak apalah. Daripada pendapatan saya yang saya semak awak punya latihan hari tu, ada 3 orang je yang betul-betul kuasai penyediaan penyata kewangan milikan tunggal tu. Tapi ada yang lain tu masih lemah. Tapi tak apa. Apa juga pun awak masih belum terlambat untuk usaha lagi untuk awak kuasai. Penyata kewangan tu, akaun perdagangan, akaun untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan, awak tak ada pilihan. Kalau kata nama pelajar perakaunan, mesti hafal format penyata kewangan. Yang itu pun yang saya bagi yang paling basic, yang tak ada maklumat tambahan ataupun pelarasan pada tarikh imbangan. Apa tu pelarasan? Dia ada maklumat tambahan panjang-panjang ayat dia, yang mana awak kena selesaikan dan buat balik penyata kewangan yang baru selepas pelarasan. Tapi tak apalah kalau pun mungkin hari tu belajar pelarasan tu belajar secara online, nanti kita akan ulang balik lah. Jadi hari ni saya nak masuk kepada modul 1 untuk tajuk analisis nisbah penyata kewangan. Saya akan tunjukkan slide lah. Jadi kalau awak tak nampak nanti awak bagi tahu. Since awak pun tak dapat buku teks lagi, jadi saya ni lah sharekan ni. Sekejap. Sekejap tak berjaya pula. Hello. Ya, Nurdin. Ada soalan ke? Ada. Okey, nak tunggu je. Okey, terima kasih. Mana perginya ni? Window. Okey, awak nampak tak slide ni? Apa yang saya share ni nampak tak? Nampak. Apa KD ni? Respons KD ni nampak apa? Apa? Nampak apa? Apa yang dia boleh baca? Analisis dan tafsiran penyata kewangan. Ya, betul. Okey, thank you. Okey, KD ni? Ya. Boleh Boleh. Okey, baik. Okey, so awak tengok jangan terpengaruh dengan suara tu. Okey, baik. Suara saya je dengar. Ada suara belakang tu suara saya juga malam tadi.
tapi sikit je. Okay, so yang pertama sekali awak kena ingat, alamak, kenapa dia jalan sendiri ni? Kacau betul lah. Previous. Okay, yang pertama sekali awak kena ingat balik apa itu penyata kewangan. Okay, apa dia komponen penyata kewangan? Okay, so penyata kewangan adalah yang pertama dekat sini akaun perdagangan dan akaun perdagangan lah, bukan akaun rugi akaun perdagangan. Akaun PD kan. Okay, siapa boleh bacakan saya tajuk akaun perdagangan? Boleh seorang bagi nama kepala untuk akaun perdagangan. Macam mana kepala dia? Maksud dia macam akaun perdagangan apa? Akaun perdagangan bagi, sambung ayat tu. Okay, anyone? Bagi nama kepala, nama tajuk untuk akaun perdagangan, nama penuh dia. Akaun perdagangan pada tarikh bila? Betul macam tu? Ha. Okay, tu Dini ke? Siapa jawab tu? Saya ni tak boleh nak tunjuk kat awak sebab saya tak nampak awak punya participation ni, sebab saya nampak slide je kat saya punya laptop ni. Dini tu? Ha. Okay, pada tu salah. Apa sebenarnya apa? Akaun perdagangan? Apa nama dia? Berakhir Ya, bagus. Akaun perdagangan bagi tahun berakhir tarikh bila lah. Okay, itu yang pertama. Okay, itu penyata kewangan ni. Bila kata penyata kewangan, yang pertama adalah, salah. Yang pertama adalah penyata kewangan yang pertama akaun perdagangan. Okay, yang kedua, penyata kewangan juga adalah akaun untung rugi. Okay, macam mana pula tajuk bagi akaun untung rugi? Okay, orang lain pula. Tadi akaun perdagangan bagi tahun berakhir tarikh dia bila. Okay. Akaun untung rugi pula macam mana dia punya tajuk dia? Akaun untung rugi berakhir. Okay, akaun untung rugi bagi. Mesti ada bagi tahun berakhir. Okay, pun sama bagi tahun berakhir. Okay, so dah ada dua ni penyata kewangan. Dan lagi satu penyata kewangan ialah ni penyata kedudukan kewangan ataupun PKK. Okay, macam mana penyata kedudukan kewangan punya tajuk? Penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember. Bagus. Okay, jadi untuk penyata kedudukan kewangan saja yang akhirnya dengan dia punya perkataan dia adalah pada. Okay, yang lain semua adalah bagi tahun berakhir. Ni kena ingat. Bila tajuk salah, habis dah semua ni tak dikira dah bawah-bawah semua konten walaupun betul dah tak dikira. Okay, so saya ulang balik. Ada berapa komponen penyata kewangan? 3. Bagus. Okay, yang pertama akaun perdagangan. Betul. Yang kedua akaun untung rugi. Bagus. Yang ketiga penyata kedudukan kewangan. Bagus. Okey, ini adalah 3 penyata kewangan. Jadi, untuk tajuk ni kita akan buat analisis. Okey, analisis macam mana? Kita akan menggunakan nisbah. Okey, ingat lagi tak awak belajar nisbah dalam matematik? Ingat. Okey, macam mana nisbah tu? Seorang aja Dini yang on, yang lain semua buat apa ya? Okey, macam mana nisbah? Kalau kata belajar nisbah, apa yang terfikir dalam fikiran awak? Ada apa? Titik 2 bertindih. Betul, ada titik 2 bertindih. Itulah nisbah. Bagus. Okey, jadi bila dah kita nak buat analisis nisbah ni memang kita akan gunakan simbol titik 2 bertindih di tengah-tengahnya. Betul? Okey, baik. So, tujuan kita buat analisis ni adalah untuk kita menganalisis, mentafsir dan membuat keputusan. Nanti kita dah kira, mula kita analisis nisbah tu. Lepas tu kita tafsir. Kita buat tafsiran daripada nisbah yang kita dapat, akhirnya kita buat keputusan. Okey. Okey, seterusnya. Apakah tujuan analisis penyata kewangan dilakukan? Tujuan kenapa kita buat Yang pertama tadi kita nak buat analisis kan. Nanti bila kita dah buat analisis, kita akan dapat membuat keputusan kewangan berkaitan dengan perniagaan kita. Okay, nanti kita akan buatlah. Contohlah kita kira satu nisbah.
Katalah nisbah tu adalah nisbah keberuntungan. Nisbah nak kira berapa untung. Okey, jadi bila kita dah kira nisbah tu, kita tengok, nisbah kita dapat 20% contohnya. Nanti kita akan buat keputusan, kita nak kena tingkatkan lagi nisbahnya. Macam itulah. Okey. Nanti bila kita dah buat tu, kita tahulah. Okey, yang kedua, tujuannya adalah untuk membantu pihak pelabur membuat keputusan pelaburan. Okay, siapa pelabur? Siapa tu pelabur? Pelabur ni orang dalam perniagaan ke di luar perniagaan? Dalam. Pelabur. Dalam perniagaan? Luar. Ya, sebenarnya pelabur ni asalnya dia di luar perniagaan. Pelabur di luar perniagaan. Tapi bila dia dah buat keputusan ini kan, pelabur dia dah buat keputusan nak join dalam perniagaan tu, nak membuat keputusan dalam pelaburan, barulah dia akan menjadi pemilik perniagaan tersebut dan jadi orang dalam. Dia akan nama sebagai berkongsi ke ataupun nama dia sebagai anggota koperasi ke, anggota syarikat macam tu, ahli syarikat ataupun macam tu lah. Tapi sebelum dia melabur, sebelum dia jadi ahli dalam perniagaan tu, dia adalah orang luar lah. Pelabur ni. Seterusnya membantu pihak pengurusan. Yang ni membantu pelabur, yang ni pula membantu pihak pengurusan untuk menilai prestasi perniagaan. Prestasi tu ni kita nak tengok sama ada kita ni untung ke rugi ke, perniagaan tu bagus ke tak bagus ke. Jadi tengok pihak pengurusan. So pihak pengurusan ni adalah pengguna dalaman ataupun luaran bagi perniagaan? Dalaman. Betul, dia dalaman. Contoh siapa dalam pengurusan ni? Siapa contohnya pihak pengurusan perniagaan ni? Agak siapa? Contoh kalau awak tengok cerita Melayu kan, ramai ada syarikat besar-besar tu, CEO. Contoh CEO, itu adalah pengurusan. Ataupun dia kata ahli lembaga pengarah. Pengarah. Itu pun dia punya pengurusan. Ataupun ada dia punya accountant dia, ataupun kerani. Kerani pun pengurusan juga. Sebenarnya itu yang ketiga. Yang keempat, memudahkan pihak apa tu? Bank. Pihak bank untuk memberi kemudahan kredit. Apa maksud kemudahan kredit agaknya? Pinjaman. Kemudahan kredit adalah pinjaman. So maksudnya, bila pihak bank dia dapat penyata kewangan syarikat ataupun perniagaan, dia akan buat analisis. Daripada analisis tu dia tengok, perniagaan tu kalau diberi pinjaman dia mampu bayar balik ataupun tidak. Tu dia. So ini adalah tujuan ataupun kepentingan analisis penyata kewangan yang kita buat. Yang pertama, membuat keputusan kewangan. Kedua, membantu pelabur untuk membuat keputusan pelaburan. Ketiga, membantu pihak pengurusan menilai prestasi. Dan keempat, memudahkan pihak bank untuk memberi kemudahan kredit. Jelas tak? Jelas. Tu ada 4 Ini tak payah salin dulu, nanti awak salin lepas ni pun tak apa. Jenis nisbah. Tadi saya kata nisbah kan? Baik. Jenis nisbah, ada berapa nisbah? Nisbah yang pertama adalah nisbah keberuntungan. Sebut semua. Keberuntungan. Daripada perkataan apa tu? Untung. Ya, betul. Alamak. Kejap bateri dulu. Termacam. Sekejap
So nisbah keberuntungan daripada perkataan untung. Okay. So dalam nisbah ni kita akan gunakan butir-butir untung. Untung kasar, untung bersih. Okay, yang macam tu lah. So, tujuan dia adalah untuk mengukur keupayaan perniagaan untuk mendapatkan untung. Okay, sebab nama dia nisbah keberuntungan. Okay, nisbah kedua ialah nisbah kecairan. Okay, sebut nisbah kecairan. Nisbah kecairan. Okay, nisbah kecairan daripada perkataan apa? Cair. Cair. Apa yang cair? Dalam akaun ada yang cair ke? Yang kita tahu tentang duit aja kan? Okey, kecairan tu adalah kebolehan untuk dia punya tunai ataupun duit dekat bank dia digunakan. Okey, keupayaan mengukur keupayaan perniagaan untuk membuat pembayaran balik kepada pihak luar. Pembayaran balik ni bila kita nak bayar kita guna apa? Kita nak bayar hutang. Kita nak bayar hutang bank ke, nak bayar hutang pada ABB kan? Kita nak bayar pakai apa? Pakai janji je. Janji je boleh bayar. Kalau kita nak bayar, kita pakai apa? Duit. Pakai duit lah kan. Duit tu adalah tunai ataupun bank. Okay, bila kata duit dalam akaun, bila kata duit, kita kena jelaskan sama ada dia tunai ataupun bank. Sebelum tu saya nak tanya, apa beza antara tunai dengan bank? Loh. Nak belajar apa sekarang ni? Hello, Assalamualaikum. Dia dengar saya tak? Dengar. Okey, kita sambung balik Sorry, dia off. Pergi ke tempat lain lah. Dia tengok laptop tu. Okey, sambung balik semula sekejap. Jangan. Okey, kita kat mana tadi? Okey ni. Okey, keberuntungan dan nisbah kecairan pula Okey, nisbah kecairan tadi adalah mengukur keupayaan perniagaan untuk membuat pembayaran balik. Macam tadi saya cakap lah, bila nak bayar balik, dia ni kata gunakan duit. Okey, bila duit maknanya berkaitan dengan tunai ataupun bank. Okey, so maknanya dalam nisbah kecairan kita akan menggunakan aset semasa. Okey, kita akan gunakan aset semasa yang mana dalam aset semasa tu ada butir tunai dan bank. Okey, untuk kebolehan kita sama ada kita boleh bayar tak pada
pinjaman bank ataupun bayar pada akaun belum bayar. Okay, nanti kita akan tengoklah apa dia nisbah kecairan tu. Okay, seterusnya nisbah kecekapan. Okay, nisbah kecekapan. Okay, mengukur kecekapan perniagaan dalam mengurus, bukan menguru ni, mengurus, tingkat S ni, mengurus inventory untuk mengutip hutang dan membayar hutang. Ni daripada perkataan cekap. Okay, perniagaan tu cekap ke tidak? Okay, maknanya kalau dia cekap, perniagaan tu dia boleh mengurus inventory. Apa tu inventory? Stop. Ya, stok. Dia boleh mengurus inventory. Maknanya dia tahu berapa kali satu bulan dia nak top up barang dia. Okay, macam tu lah. Berapa kali sebulan dia boleh habiskan barang-barang jualan dia macam tu. Okay, seterusnya untuk mengutip hutang. Setahun berapa kali perniagaan tu boleh kutip hutang? Kalau dia semakin banyak kali dia boleh kutip hutang dalam setahun, bagus ke tak bagus agaknya perniagaan tu? Okay, kalau bayar hutang pula. Okay, ni bayar hutang kepada siapa? Kita bayar hutang kepada siapa? AB? AB? ABB. Kita kutip hutang daripada ABT. Ya, betul, bagus. Okey, ni kena pastikan awak tak tersalah Okey, awak tak keliru kat situ. Okey, jadi kita kutip hutang daripada ABT dan kita membayar hutang kepada ABB. Okey, membayar hutang pula tadi cikgu kata mengutip hutang. Kalau setahun banyak kali kita boleh kutip hutang daripada ABT, kita bagus. Sekarang membayar hutang pula. Kalau kita boleh bayar hutang kepada ABB, okey, dengan selalu macam mana kita selalu kutip hutang daripada ABT, maknanya kita bagus ke tak bagus. Okay, nanti kita akan belajarlah, kita akan jelaskan. Okay, next. Okay, kita pergi pada hari ni kita cukup untuk kita tahu satu saja nisbah, iaitu nisbah keberuntungan. Okay, dalam nisbah keberuntungan dia ada, ada berapa nisbah? Okay, 1, 2, 3, 4. Okey, seorang sebutkan saya nisbah yang pertama. Beratus untung kasar atas kos jualan. Bagus. Okey, seorang sebutkan saya nisbah yang kedua. Orang lain pula. Margin untung kasar peratus untung kasar atas jualan. Okey, margin. Okey, sebut semula margin untung kasar. Mana? Siapa tadi sebut? Tadi bukan Dini tu. Marul Marul. Okey, sebut balik semula margin. Okey, baik. Margin untung kasar ataupun nama lain dia adalah peratus untung. Nama dia tadi peratus untung kasar atas kos jualan ataupun nama lain dia adalah tokokan. Nama ni dia akan guna mana-mana satu. Okey. Ini pun sama. Nama dia ada dua, 1 dan 2. Okey, tapi benda dia sama. Okey. Okey, yang ketiga. Okey, seorang lagi. Bacakan nisbah yang ketiga ni. Ya. Oi, mana orang? Tengah masak je guru kamu. Lah, dia buka aje kan. Lepas tu dia tak ada. Bacalah siapa-siapa lagi. Yang ketiga. Jualan. Apa jualan? Dengar jualan tu mula. Margin untung bersih peratus untung bersih atas jualan. Ya, betul. Okey, nama dia margin untung bersih ataupun peratus untung bersih atas jualan. Okey, dan yang keempat ialah Pulangan atas modal. Alhamdulillah, dia pun suara awet hari ni pulangan atas modal. Okey, baik. Kita tengok nama dia satu-satu. Jangan risau. Tengok apa nama pelik-pelik. Okey, tak apa. Okey, awak tengok nama dia. Peratus untung kasar atas kos jualan. Jadi, untuk kira nisbah ni, kita akan gunakan butiran untung kasar dan butiran kos jualan. Daripada nama dia ni dah menggambarkan formula dia. Okey, contoh saya tunjuk. Okey, contoh. Ni formula dia.
Ni yang pertama. Peratus untung kasar atas kos jualan ataupun tokokan kan. Ni formula dia. Ni kena hafal. Dia tak macam admit dulu. Kalau admit ada bagi dalam dalam soalan. Ni dalam account tak ada. Ni kena hafal. So formula dia untung kasar per kos jualan darab 100. Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Untung kasar dengan kos jualan ni kena selesaikan dulu dalam kurungan. Baru darab 100. Awak tak boleh buat untung kasar darab 100 bahagi kos jualan. Tak sama. Okay. Tengok nama dia. Satu nama dia adalah peratus untung kasar atas kos jualan. Betul? Okay, jadi kita letaklah untung kasar dekat atas. Dekat formula dia. Kos jualan dekat bawah. Nampak tak? Lepas tu darab 100. Jelas tak? Jelas. Okey, apa nama lain bagi peratus ni? Apa nama lain bagi peratus ni? Margin. Apa? Nama dia peratus untung kasar atas kos jualan ataupun nama dia apa? Tokokan. Ya, nama dia adalah tokokan. Dia akan gunakan berselang-seli. Ada soalan dia kata tokokan. Ada soalan dia kata kirakan peratus untung kasar atas kos jualan. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, contoh. Soalan bagi kan? Dia soalan akan bagi ni. Jualan bersih kos jualan berapa? Macam mana nak dapat? Okey, so kita kena kira dulu untung kasar berapa. Okey, so nak kira untung kasar adalah jualan bersih tolak kos jualan. Betul tak? Betul tak? Betul. Dia menaikkan perdagangan. So tolakkan dulu. So dah dapatlah RM120,000 tolak RM80,000 bersamaan RM40,000 bahagi dengan kos jualan. Ambil saja kos jualan yang dibagi RM80,000. Okay, so selesaikan dulu RM40,000 per RM80,000 darab 100. So dapat jawapan dia 50%. Okay, 50%. Okay, jelas tak pengiraan ni? Jelas. Okay, baik. Okey, kata jelas. Cuba selesaikan soalan uji kefahaman anda ni. Kirakan tokokan bagi Sira Trading. Dia dah bagi semua. Tadi dia suruh kira untung kasar sendiri. Sekarang dia dah bagi sendiri. Okey, dia dah bagi semua. Jadi formula dia tadi saya ulang balik. Ya, formula dia. Untung kasar per kos jualan darab 100. Salin, formula? Dah? Dah. Okey. Daripada soalan ni. Okey, 2 minit. Dah? Dah dapat? Okay, formula dia tadi adalah untung kasar per kos jualan darab 100. Okey, tu formula dia. Dah dapat kira jawapan belum? Dah. Dapat. Okey lagi. Dini dapat lagi? Orang lain ada tak? Okey, Dini dapat berapa Dini? 27. Berapa? 177. 100? 70. Okey, tengok. Okey, sama tak pengiraan ni? Sama. Untung kasar 89488 bahagi dengan kos jualan 50337 darab 100. So, sama juga macam tadi lah, saya kata selesaikan yang ini dulu. Okey. Dapat dah. Okey. Tu dapat 177.78%. Dapat tak? Dapat. Dapat. Siapa tak dapat?
Okey, jadi bersamaan dengan 178%. Duduk baik-baik. Duduk baik-baik. Okey, boleh tu? Baik-baik duduk. Okey, apa maksud 178%? Okey, tengok saya nak jelaskan awak. Duduk baik Kailan. 178%, kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, dia jadi macam ni. Betul? 178%. Okey, kita bahagikan dulu. Bila bagi, dia akan jadi ke sini, betul? Apa? Nampak? Jadi RM1.78, betul? Jadi maksudnya ialah, tafsirannya ialah bagi setiap RM1 kos jualan. Kos jualan yang atas ke yang bawah? Kailan, nak bawa laptop mana? Bawah. Okey, siapa yang cakap banyak ni? Okey, yang bawah. Jadi yang bawah ni RM1. Kos jualan ni yang RM1 lah. Okey. So, bagi setiap RM1 kos jualan, Sira Trading, nama perniagaan ni, Sira Trading. Okay, Sira Trading memperoleh untung kasa. Untung kasa yang atas ke yang bawah? Atas. Ya, betul. Yang atas. Untung kasa sebanyak RM1.78. Jelas tak? Jelas. Okey. Dini faham Dini boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okey, next. Okey, seterusnya yang kedua adalah margin untung kasar atas jualan ataupun nama dia adalah margin untung kasar. Sama ke? Tadi apa nama dia, tokokan formula dia adalah untung kasar per kos jualan, betul? Okey, yang ini untung kasar, nama dia peratus untung kasar atas jualan. Jadi dua perkara yang kita gunakan adalah untung kasar dan jualan. So kita letak untung kasar dekat atas dan jualan dekat bawah. Darab 100. Sama juga. Ni bahagikan dulu baru darab 100. Okey, apa nama lain bagi peratus untung kasar atas jualan? Apa nama lain dia? Kasar. Margin untung kasar. Betul. So, ni contoh dia. Soalan dia bagi jualan 105,000, pulangan jualan 5,000. Untung kasar dia dah bagi 40,000. Jadi soalan kita nak kira formula ni, kita nak guna untung kasar dia dah bagi tuan. Tapi nak dapat jualan bersih adalah jualan tolak pulangan jualan. Betul? Okey, jadi 105,000 tolak 5,000 dapatlah dia punya jualan bersih. So, jualan bersih di sini So, untung kasar 40,000 per jualan bersih 100,000 darab 100. So, jawapannya 40%. Sama juga macam tadi. Kalau kita buat 40/100, kita bahagi pula. Jadi dia ke belakang. Okay, jadi berapa ni? 0.4. So maknanya jualan bersih yang bawah, betul? Untung kasar yang atas. Jadi bagi setiap RM1 jualan bersih, kita bagi tahu yang bawah dulu. Bagi setiap RM1 jualan bersih, perniagaan memperoleh untung kasar sebanyak berapa? 40 sen. Inilah 0.4 pun maknanya 40 sen. Okey, jelas tak? Jelas cikgu. Jelas. Kalau tak jelas ataupun laju sangat bagi tahu Okey, next. Okey, cuba. Okey, ni margin untung kasar. Apa tadi formula dia? Untung kasar bagi jualan bersih. Okey, bagus. Untung kasar per jualan bersih. Yang ni saya bagi. Darab 100. Untung kasar per jualan bersih. Okey, siapa dapat dulu bagi tahu jawapan? Dompet. Berapa dapat? Nampak. 94? 64. 64. 64. 64? Sama tak ni?
Sama. Untung kasar 89488 per dengan jualan bersih dia dah jadi 139,825. Okey, soalan ni dia tak bagi pulangan jualan. Jadi kita ambil saja nilai jualan ni lah. Kalau ada pulangan jualan kita tolak dulu Okey, jadi dah Oh, dapat okey. 100. Okey, so dapat 64%. Okey, siapa nak cuba bagi tafsiran dia? Tafsir Bagi setiap RM1 apa? Dapat? Ada tak siapa nak cuba? Okey, saya bawa kepada yang tadi dulu, yang sebelum ni punya nisbah. Saya bawa bagi nisbah yang tadi. Okey, ni. Ni nisbah yang untuk margin untung kasar. Okey, macam mana kita nak bawa pada yang tadi? Pada jawapan awak 64%. Macam mana kita nak cuba buat tafsiran ni? bagi RM. Macam mana? Akan memperoleh kasar sebanyak RM64. RM64? 64 sen. Ya, betul. Bagus. Okey, pandai. Okey, so that's it. Bagi setiap RM1 jualan bersih, okey, untung kasar ialah 64 sen. Dapat tak? Dapat? Okey, faham. Macam tadi. So yang bawah tu kita sebut dulu. Dia jadikan dia sebagai RM1. Okey, yang atas tadi dia adalah dia punya untung kasar. Nampak ni? Dah tak? Boleh? Boleh ni semua? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, ni pula adalah peratus untung bersih atas jualan. 10.5 tau. Peratus untung bersih atas jualan. So formula dia adalah dekat sini pun dah ada. Daripada nama dia Untung betul. bersih bagi jualan bersih. Untung bersih dengan jualan. So apa? Untung bersih. Apa formula dia? Untung bersih per Untung jualan. bersih per jualan bersih darab 100. 100. Bagus. Okey. Nama lain bagi peratus untung bersih atas jualan ialah Margin untung Margin bersih. untung bagus, bersih. dapat. Margin untung bersih. Okey. Maksudnya pengiraan dia samalah. Untung bersih, macam soalan ni dia dah bagi 35,000. Okey, jualan bersih dia ada bagi jualan dengan bilangan jualan. Tolakkan dulu. So masukkan dalam formula ni untung bersih 5,000, untung bersih 35,000 per dengan jualan bersih 100,000 darab 100. So dapat 35%. Jelas tak? Jelas. Kita dah masuk ke nisbah ketiga dah makin faham. Okay, so sama juga dia punya ni, Pengiraan dia. dia punya tafsiran dia. So 35% sama dengan 35%. Allah kan. Bagikan jadi 0.35. Okay, so bagi setiap RM1 jualan bersih, iaitu yang bawah ni, okay, perniagaan memperoleh untung bersih yang atas, okay, sebanyak 0.35 iaitu 35 sen. Jelas Okay, try. Kirakan margin untung bersih. Apa tadi formula dia? Untung Untung bersih. bersih. Darab 100. Okay, betul. Untung bersih perjualan bersih. Darab 100. Okay, dapat berapa? 50. 50? 20? 50. 50. Berapa? 50. 50%. Okey, mari kita tengok. Sama tak pengiraan ni? Untung bersih 69913, jualan bersih 139,825 darab 100. 50%. Okey. Seorang bagi saya tafsiran. Bagi Setiap
Okey. Bagi setiap RM1 jualan bersih training memperoleh Okey, banyak suara tu. Saya rasa semua betul tu. Okey, baik. Bagi setiap RM1 jualan bersih, Sira Trading memperoleh untung kasar salah. Ni bukan untung kasar. Sepatutnya adalah untung bersih. bersih. Cik baiklah. Untung bersih sebanyak RM 50 sen. sen. Bukan RM50 sen, sebanyak 50 sen. Okey, sorry. Okey, last sekali. Pulangan atas modal ni yang keempat. Pulangan atas modal. So formula dia adalah untung bersih per modal awal darab 100. Sama juga. Ni tak ada nama lain. Pulangan atas modal saja. Okey. Satu saja nama dia lah. So pulangan, pulangan maksudnya adalah keuntungan. Pulangan sama dengan untung. Contoh, kita melabur dekat syarikat. Kita masukkan duit kita RM100 hari ni, kita harapkan kita dapat pulangan sebanyak 1,000 10 tahun lagi. Itu maknanya kita harapkan untung atas kita punya pelaburan tu. Itu pulangan formula dia. So untung bersih 35,000, modal awal 75,000, dia dah bagi darab saja dengan 100. Sama juga, ni darab bahagi dulu. Dapat 46.7%. So sama juga dia punya analisis dia. So bagi setiap RM1 yang dilabur. Ni kenapa cikgu? Kenapa bukan ayat dia macam tadi? Tadi kan kita turun ambil bahawa dia kos jualan ke untuk jualan bersih kan? Kenapa bukan? Sebab modal adalah benda yang kita laburkan. Modal adalah pelaburan kita. Jadi kita buat ayat dia. Bagi setiap RM1 yang dilabur, perniagaan memperoleh untung bersih. Untung bersih masih sama yang atas. Sebanyak 46.7 iaitu 47 sen. Dapat tak? Dapat. 47 sen. Macam mana dapat 47 sen? Bundarkan. Bundar. Dia 46.7 macam peratus macam mana dapat dari 47 sen? Bagi dengan Ya, 46.7 bagi 100 kan. Macam tadilah sama je. Jadi 100 dia ke sini jadi bersamaan dengan 0.47. Inilah dia. Okay, next. Okay, kirakan pulangan atas modal bagi Sira Trading. Okay, formula dia apa tadi? Untung bersih pemodal. Bagus. Untung bersih pemodal awal. Bagus. Okay. Darab 100. Berapa dapat? 38.8. 38.8. Jadi 84 Okey, betul. Okey, siapa nak bagi tafsiran? Bagi setiap RM1 yang digabung, perniagaan memperoleh untung bersih sebanyak RM29 sen. Betul. Okey, bagi setiap RM1 yang dilabur, perniagaan, ni cikgu ni modal awal pula boleh, asalkan ada yang dilabur ni yang penting Okey, Sira Trading memperoleh untung bersih sebanyak 0.39, okey, 39 sen. Okay, jelas setakat ni okey semua? Okey. Alhamdulillah. Okey, itu saja PDP kita hari ni. Cikgu akan bagi awak 2 latihan, okey. Dekat saya share dalam Telegram sekejap lagi. So awak buat. Dan awak boleh berpandukan pada video ni lah, ataupun video ni saya akan jadikan dia notes lah. Okay, boleh? Boleh. Okay, so look forward dekat group Telegram Okey. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Cikgu. Okey. Cikgu. Sama.